So kau hinay cuti nang di bahay no? Ni kali saya ambil cuti lama sikit, Pak. Sebab lama sudah saya tidak balik Sabah kan. Ingko ka na, apa sih? Apa sih ibo? Imiyagan na po tamoy mo. Di kaniya binayzuatod reha di Janet pinsan mo. Sinapa sila daw tuon malazo sa Mananjung. Kaya ginumo na daw ko sa diti Sabah. Tuon reha nag-iapi daw. Kailan coba? Aming sekolah kah? Enggak, Aming nak mau pergi sekolah. enggak. Kenapa Aming nak mau pergi sekolah? Dara bantu Pak Condeng. Aming ada cita-cita kah? Apa tuh cita-cita? Hello everyone, welcome to Director's Cut together with me, Chong. Okay, today we have two persons in the house. We have Bebra and another one, Putri. For your information, both of them are from the kind of like a very beautiful place of the world, Sabah. So all this while we have been featuring filmmakers from all over Malaysia, but most of the time only one person. And today we are very honored to have two of them together on board. So the first person I would like to introduce will be Bebra. Okay, let's welcome Bebra. Hello. Hi, Bebra. Okay, hi, Hi. Bebra. Hi, Putri. Okay, as we know, Bebra is actually a lecturer from UITM, and she has been making a lot of short film and short documentaries, such as I Love, Langat di Ordu, Fragile, and Nina Wow, which had actually won Malaysian International Film Festival Best Short. Okay, and she's producing Prebet Sapu for Muzamil at the same time. Meanwhile, Putri is a female filmmaker from Sabah. She has been involving in a lot of short film projects such as Dream to Fly, Aku Mau Sekolah, and Di Sini Aku. And she has just established her own company and making a lot of TV commercials, for instance. And she also currently developing documentary feature-length documentaries and feature-length films herself. So, as we know, two of you are actually from from the university daripada UITM. Jadi Bebra sendiri merupakan pencara dan Putri pula merupakan bekas pelajar Bebra di UITM di Puncak Perdana. Okay, so bagaimana keadaan pembelajaran ataupun pengajaran di UITM yang telah membentuk kamu kedua-dua kamu sekarang? Ya. Ya. So saya masuk ke UITM pada tahun 2003 dalam bidang diploma. Waktu itu dikenali sebagai diploma screen, tetapi fokus lebih kepada pembelajaran tentang filem. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang Putri lalui, saya tak pasti berapa jauh jaraknya, tetapi dalam tempoh yang sangat jauh juga. Silibus sudah bertukar mengikut perkembangan teknologi dan juga banyak perubahan dari aspek teori dan praktikal yang diubah dari subjek-subjek tertentu. So dalam pembelajaran saya awalnya saya didedahkan bukan hanya filem tetapi dalam bidang-bidang lain, seni lain seperti teater. So we learn about wayang kulit, menora, dan kita juga belajar tentang seni lakon. So mungkin di dalam pembelajaran Putri dia lebih memang fokus ataupun lebih terarah kepada filmmaking. Betul-betul. Sebenarnya sistem seperti itu agak biasa dalam kebanyakan universiti di Malaysia yang akan belajar pelbagai jenis seni maupun fine art.
Yes. Sekarang saya nampak trend dia sudah ke arah hanya fokus pada filem seperti yang telah dikatakan oleh Bebra. Pada masa yang sama, Putri setahu saya tiada langsung pengetahuan tentang perfilman, tetapi disebabkan minat yang sangat tinggi dan sampai satu masa memang kata dengan mak bapak kalau tak dapat masuk bidang filem memang tak akan pergi universiti. Mungkin Putri boleh ceritakan sedikit tentang itu. Permulaan saya dalam bidang perfilman adalah sepenuhnya because of the passion. Memang ini merupakan satu career yang the only choice yang saya nak sebelum saya mau sambung filmmaking. Sebab that time waktu habis SPM, so kita kan ada banyak choice bidang mana kita mau ambil, so we can apply. Tapi saya decide I just want to go for filmmaking. Saya nak mau continue mana-mana selain daripada filmmaking because that time memang sepenuhnya passion saya untuk explore dunia filmmaking itu. Tapi pada ketika itu di Sabah dia tiada universiti yang menawarkan course perfilman. So the only choice is for me to fly to Semenanjung and then go to the university in there lah, which is I attend UiTM. So dan sebagai seorang pelajar pada ketika itu, saya antara yang di dalam kelas tu yang tidak terdedah dengan dunia filem at all. Memang tidak ada background filem, memang zero knowledge lah pasal perfilman. So pada ketika itu macam saya harus berusaha lebih kuat ataupun lebih berlebih daripada pelajar-pelajar yang lain sebab saya agak jauh ketinggalan berbanding yang lain yang memang sudah ada pengalaman dalam perfilman lah. Dan dari situ slowly saya punya minat lebih semakin lama semakin mendalam lah kepada bidang perfilman. Ya, faham. Tadi kita ada sebut sebenarnya highlight kita hari ini adalah dua wanita dari Sabah dan sedang membuatkan filem. Dan walaupun kamu berada ataupun base di Kuala Lumpur, tapi barangkali banyak kalinya sebenarnya kamu menghasilkan filem di Sabah. Jadi bagaimana keberadaan kamu di Semenanjung, di KL telah membentuk satu pemikiran, keinginan yang kuat untuk menghasilkan filem tentang diri kamu, tentang komuniti kamu di Sabah? Saya rasa Putri mungkin bagi saya dia beruntung lah sebab dia sudah tahu dari awal dia mau fokus dia memang mau jadi seorang filmmaker. Tapi sebenarnya saya secara peribadi memang saya rasa saya sangat bukan sangat atau mungkin telah didedahkan agak lewat tentang bagaimana untuk menjadi seorang filem dan terutamanya filem yang membawa image ataupun identiti dari Sabah. Kerana macam saya sebut tadi, saya sambung belajar pada tahun 2003, tetapi kalau kita lihat sejarah tentang ekosistem ataupun bagaimana festival juga sepenting untuk membantu pembikin-pembikin filem, di Sabah hanya muncul KKIFF sebagai Borneo, dianggap sebagai Borneo First Film Festival itu hanya pada tahun 2009. So gapnya hanya adalah 6 tahun. So saya secara peribadi bila berada di Semenanjung, saya mencari reference tentang apa itu sinema Sabah, bagaimana rupa sinema Sabah yang sebenar. Jadi itu sangat terhad. Dan jadi apabila saya membuat filem di Semenanjung, sebenarnya memang menjadi satu identiti yang baru ataupun sesuatu yang kurang didedahkan juga di Semenanjung. Jadi saya rasa itu antara kelebihan lah. Satu, pendedahan kurang di Sabah dan juga pendedahan di luar pun kurang juga. So, jadi saya rasa memang tepat sekiranya kita terus promote cerita-cerita dari Sabah dengan aktif lah di Semenanjung. Jadi saya rasa apa yang Putri buat, apa yang filmmaker seperti Nadira, Mark Abbas, itu adalah cerita-cerita yang membantu untuk mempromosi cerita-cerita dari Sabah. Itu adalah satu keunikan yang ada pada Borneo ataupun di Sabah, di Sarawak pun. Okay. Jadi kita akan berehat seketika. Sebelumnya nanti kita akan berbincang dengan Bebra dan Putri tentang latar pembikinan filem di Sabah yang begitu menarik. Sebenarnya yang ramai tidak tahu sebenarnya Sabah mempunyai satu scene filmmaking yang sangat menarik kerana mereka ramai sekali filmmaker yang begitu rajin maupun berusaha untuk menghasilkan filem di sana. Kita akan bincang sedikit tentang itu dan begitu juga dengan filem-filem yang telah mereka hasilkan. Okay, jangan ke mana-mana, stay tuned. Welcome back. With me, we have two guests from Sabah, Bebra and Putri. Okay, Bebra dan Putri, tadi kita bincang tentang pembikinan filem kamu. Bagaimana pula dengan
tadi kan kita pun sebenarnya ada sebut sedikit tentang scene-scene filmmaking di Sabah yang sebenarnya sangat menarik. Adanya Katak Chua, adanya Nadira, adanya Makabas dan ramai lagi yang begitu berusaha gigih untuk menghasilkan filem-filem di Sabah. Mungkin kita boleh cerita sedikit scene-scene filmmaking di Sabah. Secara kasar mungkin bagi audience kita tahu, oh wow, sebenarnya Sabah adanya banyak filmmaker. Ya, saya rasa mungkin Sabah dia melalui satu peringkat yang ada waktu-waktu tertentu di mana Sabah pernah mendominasi industri perfilman Malaysia satu ketika dulu. Ya, kemudian yang itu pada awal tahun 80-an. Kemudian selepas itu Sabah kemudiannya aktif hanya membuat ataupun menerbitkan filem-filem menerusi pengeluaran VCD sahaja. Contohnya Ampal Production. Kemudian kita ada Tony Francis Gitom juga aktif membuat berbentuk jualan CD lah untuk di pasar dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita melihat satu lagi trend community yang pengarah-pengarah muda yang baru. Juga turut dibantu sebenarnya dengan dana produksi ataupun dana development fund daripada Finas. So pengarah-pengarah ini banyak diberikan peluang dan untuk membuat filem-filem panjang seperti Mak Abbas, Michelle, Katak Chua. Dan ada lagi nama-nama pengarah lain mungkin yang saya tidak sebut tetapi akan mendapat dana daripada Finas ni lah dan saya rasa sedang mendapat dana ini. Jadi fasa-fasa ini adalah fasa-fasa yang saya lihat satu perkembangan yang positif. Bebra and Putri from Sabah. They are both female filmmakers and they have been making a lot of short film and documentaries about Sabahan stories. And it's very interesting and I would say very unique to have those stories to be featured into their film. So mungkin kali ini kita boleh fokuskan kepada penceritaan ataupun filem-filem yang telah dihasilkan oleh Bebra dan Putri dan bagaimana idea-idea penceritaan itu telah diadakan. Mungkin kita boleh mulakan dengan Bebra dan ya, silakan. Ya, so saya percaya setiap filem yang dihasilkan oleh pengarah perlu mempunyai refleksi kepada keadaan society ataupun apa yang berlaku di sekitarnya. Dan untuk saya sendiri, contohnya apabila saya membuat Nina Vow adalah apa yang pernah berlaku kepada kawan-kawan saya, kepada ahli keluarga dan juga pengalaman diri sendiri. So, walaupun isu ini, Nina Vow membawa isu tentang persilangan agama, interreligion, dan dia dianggap sebagai isu yang mungkin sensitif. Tetapi saya rasa isu ini tidak pernah dieksplor dalam cerita Sabah dan juga di dalam penontonan filem di Semenanjung. Dan apabila saya membuat research dan membuat casting, saya perlu mencari pelakon untuk filem ini. Dan hampir 90% bila saya tanya dengan pelakon-pelakon ataupun orang yang datang casting, semuanya terkait ataupun relate dengan cerita ini. Sesuai dikata ini cerita tentang keluarga saya, ini cerita tentang abang saya, adik saya. Tetapi kita tidak ada cerita ini di Sabah. So saya rasa filem itu perlu membawa refleksi apa yang berlaku di Sabah. Jadi ini yang inspired saya untuk terus membuat filem-filem inilah. So tidak semestinya ia sensitif dan dia tidak perlu dipertontonkan ataupun dia dihalang untuk diceritakan. Sebenarnya isu ini yang perlu di-highlight. Dan apabila filem ini siap dan menang beberapa anugerah, barulah mungkin filem ini menjadi satu perbualan orang lain. Ya, inspirasi dan orang lain mula bercerita dan ada yang datang sendiri dengan saya, dia sebut thank you for making this film, actually filem ini sangat dekat dengan diri saya. So ia menjadi satu penghargaan jugalah untuk saya bila saya mendapat respon yang baik seperti ini. Dan filem ini travel ke beberapa negeri, ada buat tayangan khas, ada juga tayangkan di Singapura, di Thailand, di Filipina dan beberapa negara yang lain. So sesuai untuk bukan di Malaysia atau bukan di Sabah, juga untuk negara-negara luar. Ya. Ya, betul. Saya sangat bangga dan saya sangat suka scene akhir filem Bebra. Walaupun dia adalah kononnya satu filem yang sangat sensitif, tetapi cara treatment kamu telah membuatkan dia untuk open
untuk Ya. kita sebagai penonton berfikir sendiri. Yang kononnya sensitif itu sebenarnya dia telah di-treat supaya tidak sebegitu sensitif dan open untuk kita mentafsirkan sendiri, interpretkan sendiri. Jadi mungkin kita akan menonton scene itu dalam director's cut nanti. Jadi penonton di luar sana kita boleh menonton seketika. Okey, telah kita tontonkan adalah scene akhir untuk filem Nina Vow yang telah banyak memenangi anugerah yang kononnya sangat sensitif, tapi sebenarnya kalau kamu menonton filem ini langsung tiada unsur sensitif yang kuat dan telah ditreatkan supaya begitu open ended supaya kita sebagai penonton boleh mentafsirkan sendiri. Saya harap kamu sukakan scene akhir tersebut dan sekiranya kamu ingin menonton filem tersebut, sila berhubungi dengan Bebra dan mungkin Bebra akan kongsikan filemnya dengan kamu. Okey, bagaimana pula dengan Putri? Setahu saya Putri sebenarnya telah menghasilkan banyak filem tentang Sabah dan sekarang pun sedang develop projek yang baru kan. Jadi mungkin Putri boleh ceritakan tentang idea-idea di sebalik penceritaan dan filem kamu. Okay, kalau saya pula, saya banyak menghasilkan karya-karya filem yang berkisar tentang kehidupan kanak-kanak stateless ataupun kanak-kanak undocumented yang tidak punya dokumen, yang lahir di Sabah tapi mereka tidak dikira kewarganegaraannya. So kisah-kisah bermula daripada cerita seperti Dream to Fly, lepas tu saya buat filem Di Sini Aku Mau Sekolah, Unseen Soul, dan Rumah Nak Bertanam. Dan sekarang saya tengah develop feature film saya Hidup Aku Curi dan dokumentari aku. So karya-karya stateless ni bila saya menghasilkan karya saya banyak reflect balik kehidupan saya waktu saya kecil. Walaupun saya bukannya saya memang warga negara, memang ada dokumen, tapi saya membesar di kalangan perkampungan ataupun anak-anak yang memang ramai di sekeliling saya pada ketika itu tidak mempunyai surat ataupun tidak mempunyai dokumen yang membuktikan mereka itu adalah warga negara. So pada ketika itu waktu kecil tu kita masih lagi tertanya-tanya kenapa saya boleh pergi sekolah, kenapa kawan-kawan saya tidak boleh pergi. So bila sudah besar ni baru saya mula berfikir balik pasal pengalaman-pengalaman tersebut dan saya rasa macam itu adalah satu cerita yang patut diangkat ke medium filem dan patut diberitahu kepada masyarakat tentang realiti kehidupan especially kanak-kanak yang kurang bernasib baik ini. So pada saya cerita-cerita contoh Di Sini Aku adalah antara filem dan Dream to Fly antara filem yang sangat dekat dengan saya, di mana refleksi cerita tersebut memang saya garap daripada pengalaman saya sendiri dan juga kehidupan masyarakat yang saya kaji sebelum saya menghasilkan filem tersebut. Dan pada saya memang saya sangat konsisten bila saya menghasilkan karya. It's not like saya nak mau buat cerita lain. Tapi kadang-kadang bila saya mau continue dengan cerita lain, saya selalu balik kepada cerita-cerita stateless ini juga. Which is saya sendiri sampai sekarang saya tak tahu kenapa saya sangat-sangat tertarik dengan cerita-cerita begini. Dan kadang-kadang bukan saya yang memilih cerita tersebut. Saya rasa macam cerita tersebut hadir untuk saya hasilkan. Dan semakin saya mengenali subjek matter saya, semakin dekat saya dengan mereka dan semakin kukuh saya rasa jalan penceritaan cerita yang ingin saya sampaikan lah. So memang filem Dream to Fly, Aku Mau Sekolah, even my feature film masih lagi berkisar pasal stateless. Tapi kali ini berbanding pada filem-filem saya yang dulu lebih kepada saya katakan play safe, maksudnya saya tidak terlalu mendalam pasal isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut, tapi untuk feature film kali ini saya akan lebih detail dan saya akan lebih mendalam dan explore lebih berani lah kisah-kisah yang orang mungkin dalam scene film di Malaysia ni orang
tidak explore sangat. So macam sexuality, macam crime, all that yang memang betul-betul happen dalam masyarakat ni lah. So saya akan lebih explore dalam feature film. That's why saya balik ke Sandakan untuk mengkaji lebih lanjut lagi pasal latar masyarakat dalam saya punya filem ni. Sangat-sangat saya menantikan. Saya percaya ramai kawan-kawan puteri maupun pencara seperti Bebra sangat menantikan filem yang kamu seterusnya. Okey. Bagaimana pula dengan Bebra? Adakah kamu sedang menghasilkan ataupun sedang mengadakan projek tertentu sekarang? Ada terlibat dengan apa-apa projek yang kamu ingin kongsikan dengan penonton? Ya, so selepas tayangan Ninava, ramai yang bertanya apa yang terjadi pada Ninava, apa yang berlaku kepada Ninava seterusnya. So saya rasa ramai yang ingin cerita yang lebih panjang. Jadi saya masih dalam proses untuk develop Ninava untuk feature film. Tetapi masih dalam peringkat awal untuk buat research, treatment dan sebagainya. Selain itu saya juga sedang menerbitkan 2 dokumentari. Satu yang berlatar belakangkan Melaka, iaitu salah satu heritage yang mungkin sudah kurang diketahui umum, iaitu proses upacara Wangkang. Yang satu lagi adalah dokumentari yang saya shoot di Sabah waktu satu projek CSR yang saya join untuk Borneo Light Up. So waktu itu saya ada shoot bagaimana kita memberi bantuan elektrik menggunakan hydroelektrik di sebuah perkampungan di Ranau. Dan kampung ini memang sudah lama tidak ada akses kepada air dan juga elektrik yang sempurna. So saya ada shoot di Ranau dan masih dalam proses editing lah. Ya, setahu saya bekas pelajar saya Faris ada terlibat dalam projek itu. Ya, yes, dari Unimas. Nice. Ya, nice. Harap-harap kita dapat juga melihat menonton filem dan seperti yang tadi dikatakan, untuk menghasilkan satu filem sebenarnya melibatkan proses yang sangat panjang dan perlukan usaha yang sangat mendalam seperti development proses. Seperti dalam Nina Wow yang sedang dikembangkan jadi feature length, dalam proses fasa pertamanya untuk penceritaan, script writing. Mungkin ada kalanya terasa ingin berputus asa. Macam okay, so tiring, so not worth working on it. Bagaimana kamu memastikan diri kamu ada lagi semangat itu untuk teruskan untuk menghasilkan apa yang ingin kamu hasilkan? Mungkin sebab saya punya circle of friends ataupun saya tinggal dengan community yang sangat membantu di Shah Alam. Juga contohnya saya bersama dengan community Wayang Budiman yang memang aktif menayangkan filem, aktif untuk bertanya apa projek seterusnya. Jadi itu menjadi satu sokongan lah yang motivasi untuk saya terus supaya tidak putus asa. Dan saya juga sekarang membantu Muzamir untuk menerbitkan filem dia yang pertama yang bertajuk Perbet Sapu. So kami bersama-sama untuk saling memberi sokongan antara satu sama yang lain untuk membuat karya-karya yang seterusnya. Okay, actually we have very little time left. Terima kasih banyak-banyak kepada Bebra dan Puteri. Mungkin kita boleh wrap dengan sedikit sepatah dua kata daripada Bebra dan Puteri untuk kita mengakhiri program ini. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Sarawak kerana membawa isu-isu ataupun topik yang menarik seperti ini, kerana saya rasa Sabah dan Sarawak berkongsi cerita yang hampir sama dan kita adalah saudara yang memang saling memerlukan satu dengan yang lain. Dan saya harap selepas ini akan lebih ramai pengarah-pengarah muda dari Sarawak turut sama menghasilkan filem-filem pendek. Dan selamat maju jaya semua. Thank you, Bebra. Puteri. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Sarawak kerana menjemput saya. Dan sama seperti Miss Bebra, saya berharap lebih banyak generasi muda yang turut bersama membawa kisah-kisah daripada Borneo, khususnya Sabah Sarawak untuk naik. Dan saya berharap mereka dapat lebih telus dalam menyampaikan cerita mereka sendiri berbanding berusaha untuk mendapatkan cerita orang lain. Lebih baik kembali kepada diri kita sendiri dan cuba sampaikan cerita yang memang telus daripada kehidupan ataupun diri kita sendiri. Betul.
Betul. Okay, baik. Sekian saja daripada Bebra dan Putri. So, hari ini kita akan menamatkan sesi Director Cut di sini saja. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang menonton kita. Terima kasih.